Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak tunjukkan bagaimana nak setkan ID 5 murid-murid dalam handphone. Okey. Mula-mula kita pergi pada bahagian setting. Ini Ini bahagian setting. Okey, biasanya handphone dia dah ada setkan untuk email atau nombor telefon. Okey, jadi kalau kepada yang menggunakan peranti berkongsi dengan ibu bapa dan sebagainya, kita boleh addkan user ataupun ID 5 murid-murid dalam handphone ini. Okey, caranya daripada bahagian setting tu kita pergi pada accounts. Okey. Baiklah. Okey, account ID 5 ni sebenarnya menggunakan Google account. Okey. Baiklah, jadi kat sini inilah akaun yang ada, contohnya handphone sinilah, maksudnya lain handphone, lain settingnya, tapi lebih kurang sama. Pada bahagian setting tu, kita kalau akaun D5 kita belum ada dalam handphone tu, kita boleh masukkan, tambahkan pengguna kepada handphone ni. Caranya dengan menekan fungsi add account. Okay. Kemudian pilih pada Google. Ini kalau cikgu punya ni ada password, masukkan password. Okay, nanti dia akan check information. Okey, kat sini Jadi kita tambah lagi satu user ID ataupun email. Jadi murid-murid masukkan email 5 murid-murid Ini kalau katakan ni ayah punya atau ibu punya ke atau daripada yang lain, tak ada masalah. Kita boleh tambah saja email baru. Okey. Email phone tu maksudnya kita masukkan email murid. Okey, dia mula dengan M, lepas tu ada tanda tolak. Okey, M tolak. Diikuti dengan nombor Ini contoh kita punya satu orang murid 1180 9516 9516. Okey, kemudian add MOE, kemudian tolak DL, kemudian titik EDU titik MY. Okey, kemudian ini dah masukkan kita punya email atau ID 5, kemudian kita tekan next. Okey, kemudian masukkan password. Jadi murid-murid masukkan password. Kalau terlupa password, dapatkan daripada guru kelas ataupun guru atau pelajaran boleh. Jadi ini saya contoh, ni muridnya passwordnya kita masukkan. Contoh yang ni SKT 1234M. Kita nak tengok balik, tekan show. Okey, ini contoh murid ni passwordnya ini. Okey, kemudian tekan next. Okey, dan ni ada terma dan syarat ni, bacalah Okey, kemudian tekan I agree. Okey, nanti dia akan masukkan email ni sebagai salah satu pengguna dalam handphone ini. Okey. Ni kalau kita nak save lah. Kalau kita nak save kat sini, kita save. Save. Okey. Jadi kalau kat sini dia dah masuklah dia punya pengguna ni. Dia kat sini. Kita lihat ada tu tadi. Inilah dia pengguna baru. tolak 1180951 MOE dl.edu.my. Maksudnya email ni dah masukkan sebagai pengguna ni. Kalau tengok ni handphone cikgu ni ada beberapa pengguna. Dia yang pertama sekolah ni, maksudnya sebenarnya handphone kita ni boleh kita kongsikan dengan beberapa pengguna. Jadi kalau ibu bapa punya peranti atau ibu atau daripada yang lain, tak ada masalah. Kita boleh berkongsi dengan syarat kita masukkan kita punya ID 5 ni ke sini. Tambahkan sebagai salah seorang pengguna. Dia macam contoh rumah kita lah. Dalam rumah kita tu ada beberapa orang. Ada ibu, ayah, adik-beradik. Jadi semuanya boleh. Satu rumah tu boleh kongsi. 2 orang, 5 orang dan sebagainya. Jadi juga dengan peranti handphone kita ni, kita boleh berkongsi peranti yang sama untuk ID-ID yang lain. Jadi nanti fungsinya bila kita nak guna ID itu, kita tinggal switch, tukarkan akaun saja. Okey, jadi ini caranya. Maksudnya dia dah ada
akaun kita dah ada. Jadi akaun murid ni contohnya dah ada dalam handphone ni. Jadi bila ada fungsi-fungsi yang menghendaki menggunakan akaun delima, jadi murid-murid terus boleh switch. Switch ni maksudnya boleh tukar lah. Jadi kalau nak tengok lagi, kita pergi pada bahagian sini ya, pada fungsi Google ni, dekat handphone masing-masing biasa ada function ataupun apps Google. Kita lihat sini, okey, ada Google, Gmail, Maps sebagainya. Jadi kalau nak tengok, contohnya kita Google ni, okey. Ni kalau Google lah, maksudnya browser ni kita gunakan atas nama satu. Contoh ni email saya yang mula-mula. Jadi kalau kita nak tukar ke email yang tadi tu, kita tekan pada bahagian profile tu, kita boleh pilih mana. Ni contoh tadi murid yang tadi kita masukkan ni, contoh saya pinjam Adam Dani punya. Jadi saya tinggal switch ataupun bertukar, kita anjakkan tukarkan kepada penggunaan lain. Jadi katakan saya nak menggunakan template sekolah. Template sekolah ni mesti gunakan ID delima. Jadi murid katakan ini ID berapa dia, tak ada masalah, kita tukarkan. Pilih ID mana yang kita guna, kita klik, kita tekan. Okey, jadi sekarang ni Google ni ataupun handphone ni beroperasi menggunakan email murid. Contoh. Begitu juga yang lain-lain. Okey, kalau nak tengok servis lain, kita balik tekan pada Google, katakan nak email, nak tengok Gmail. Okey, Gmail ni oleh kerana kita dah isi email lain, kita boleh tukar saja. Okey, katakan ni maksudnya kita boleh tukar. Tekan pada profile tu, kita boleh tukar email mana yang kita nak tengok. Okey, katakan ada Dani tu, kita pilih saja. Okey. Ni ada iklan ni, kalau nak kita boleh, kalau tidak not now. Dah tukar. Secara automatik dah tukar email lain. Maksudnya handphone ni kita boleh gunakan kongsi dengan daripada lain ataupun ibu bapa boleh. Okey. Begitu juga pada servis ataupun aplikasi YouTube. Okey, murid-murid juga boleh switchkan akaun. Contoh ni akaun handphone yang ni, kita nak tukarkan akaun lain, tekan bahagian sini. Okey, kita boleh pilih. Contoh nak tukar yang akaun ni, kita boleh pilih ni. Okey, ni untuk YouTube. Begitu juga dengan penggunaan template latihan PDPR yang dihantar oleh guru-guru melalui grup WhatsApp dan sebagainya. Sebelum murid-murid boleh menggunakan template itu melalui handphone atau peranti lain, pastikan murid-murid telah setkan user atau pengguna peranti tersebut adalah user akaun delima murid ya. Jadi macam mana kita nak lihat? Okey, seperti mana tadi, kita pergi bahagian ni kalau contoh dalam handphone. Okey, kita pilih Google tu. Kalau kita gunakan browser tu, pastikan browser dia adalah user murid user murid. Okey, kita klik kat sini. Kalau ini bukan akaun delima, jadi kita tukarkan. Kalau sini dah ada tadi, kita masukkan. Contoh ni lah, ni kita pinjam akaun Adam, kita pilih sini. Okey, jadi Google browser Google ni telah disetkan menggunakan akaun delima murid. Jadi insya-Allah dia boleh buka. Okey, sekarang kita lihat contoh kita nak buka latihan yang dikongsikan atau dihantar oleh guru melalui WhatsApp group. Okey, kita pergi WhatsApp group sini. Okey, contoh ni lah. Ini contoh WhatsApp group yang lepas lah. Contoh memang soalan ini dah disetkan hanya murid yang menggunakan ID 5 saja boleh buka. Jadi kalau kita dah setkan tu, insya-Allah buka. Jadi kita boleh tekan. Okey, bila dah setkan ID 5, insya-Allah dia dah boleh buka template latihan ni. Okey, ni murid dah boleh buka sebab kita dah setkan. Okey, jadi kalau tak boleh buka, ada maksudnya sekatan sebagainya, itu bermakna murid tak setkan ID 5 di dalam handphone atau peranti tersebut. Jadi kita balik semula langkah yang awal tadi, setkan atau addkan user ID atau pengguna email murid tu ke dalam handphone tersebut. Jadi kalau dah, dia insya-Allah tak masalah. Okey, selamat mencuba. Sekian, terima kasih.
Jadi itu yang dapat saya tunjukkan dahulu cara nak setkan email kita dalam handphone. Okey, sekian, terima kasih.